Sebab topik ni sensitif sikit kalau korang terlupa asas. Nanti dia pergi ke hujung, ada yang salah jawab soalan ke? Lagi sekali Adana? Soalan nombor 1 A Adana. Lagi sekali jawab, lagi sekali. Ke Adana lock jawapan? Okay, mana Adana? Okey ke? Nampaknya Adana confused. Soalan 1A tak ada masalah sepatutnya. Terdapat 3 jenis minuman dan 3 jenis kek. So ada berapa cara untuk dia beli secawan minuman dan secawan kek? 3 darab 3 dapat 9. Itu je. Boleh Adana? Ini baru first step topik ni. Okey? Okey, yang pertama, konsep pertama. Boleh Adana? Kalau confuse baik beritahu sahabat. Sebelum dia pergi sekejap lagi, pilih atur dan gabungan. Boleh Okey, soalan B, silakan. Simple je soalan ni. Seorang budak ternampak 4 kereta mainan dan 7 set kereta api di sebuah kedai. Dia dikendaki memilih sebuah kereta mainan dan sebuah kereta api untuk menghadiahkan hari jadinya. Cari bilangan cara budak itu boleh melakukannya. Okey, bilangan cara. Zara tak ada jawab tak ada jawapan Zara macam mana? Okey, next satu lagi soalan C. Syaz Adriana. Okey, soalan 2 tak ada masalah 28 betul. Okey, dia ada 4 cara. Okey, cara faham soalan ni buat macam ni Syaz Adriana juga Zara. Dia ada 4 cara untuk beli mainan, ada 7 cara beli kereta api. So ada berapa jumlah dia? Kena darab. Okey, 4 tu kita sebut 4 cara, darab 7 cara. So dapat 28 cara. Okey? Tu konsep dia korang kena darab. 4 cara darab 7 cara. Okey, dah good saya rasa. Besar ni jawapan Adana. Okey, jap kita tengok. Syaz hantar lagi Oh, Syaz tu. Kenapa besar Syaz? Syaz kecil dan yang besar. Dari suatu pameran buku terdapat 16 buku rujukan matematik, 12 buku rujukan sains dan 10 buku bahasa Inggeris. Cikgu Tan ingin memilih satu buku rujukan dari setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran Cari bilangan cara yang berlainan Cikgu Tan boleh lakukan. Dia cakap setiap Syaz. Okey, setiap buku mata pelajaran. So 16 untuk matematik ada 16 cara. Buku sains ada 12 cara, buku BI ada 10 cara. So jawapan dia 120 darab dengan 16. Okey, 1920. Okey, sebab dia nak setiap subjek. Okey, alright, settle. Thank you. Okey, boleh tutup dulu buku latihan tu. Okey, kita pergi pada bahagian nota sekejap. Okey, harap korang clear Okey, itu konsep yang pertama. Okey, kita pergi yang seterusnya, cerita pasal apa pula ni. Okey, kita nak pergi pada konsep pilih atur.
Okey, pilih atur untuk Zaira, pilih atur ni adalah permutation. Okey, sebelum tu saya minta Syaz dengan Adriana fahamkan simbol yang seguna Bila saya cakap pilih atur, permutation simbol dia P. Okey, kalau saya cakap gabungan, dia akan follow bahasa Inggeris Gabungan adalah combination, simbol dia adalah C. Sebab topik ni kita hanya guna simbol je. Okey, P dengan C. Okey, sekarang kita fahamkan dulu konsep pilih atur. Okey, ini nota dia panjang, saya baca dulu sekejap. Pilih atur juga dikenali sebagai susunan. Dalam pilih atur, tertib susunan adalah penting. Contoh, susunan A dan B ada dua cara, sama ada A, B, B, A. Ini adalah dua cara yang berbeza. Okey, ini dia punya formula, tak payah risau. Okey, pada amnya jumlah bilangan cara untuk menyusun n objek yang berbeza dalam sebaris. Okey, simple macam ni je. Kalau korang ada n objek, maksudnya korang ada certain bilangan subjek yang berbeza. Korang ada objek yang berbeza, korang nak susun dalam satu baris, terus korang buat n factorial. Ini nama dia factorial. Itu cara sebut. English pun factorial juga. Okay, n factorial. Okay, n factorial juga boleh ditulis sebagai npn sama dengan n prime. Okay, tak apa. Yang tu tak apa. Yang nombor 5 tu tak apa. Okay, jap sebagi tahu korang apa yang korang kena tulis. Okay, jangan salin dulu. Okay, tulis benda penting sahaja. Okay, so apa yang korang kena tulis? First kali korang buat nota pilih atur. Okey, tengok macam mana cara sebut. Okey, yang pertama, sebab tu dia cakap pilih. Pertama korang kena pilih. Lepas korang pilih, korang kena atur. Jadi apa maksud korang atur? Susunan. So, bila dalam soalan dia cakap dia pilih dan dia susun. Jadi itu adalah pilih atur. Okey, dia akan sebut pasal susunan. And then yang kedua, pilih atur ni dia sangat-sangat pentingkan tertib susunan. Maksudnya cara korang susun. Sebagai contoh, kita ada nama Ali, kita ada nama Babu, kita ada nama Candy. Contoh kita ada 3 nama. Macam mana cara nak susun 3 orang ni? Ada berapa cara? Ini cara pertama, Abu, A, B, C. Cara kedua macam mana? A duduk tengah pula. B, A, C. Boleh? Ada lagi tak cara lagi, Syaz? Sebutkan. C, B, A. C, B, A. Okey? Adriana ada lagi tak? A, C, B. Ya. Bila cakap pilih atur, selagi korang susun, dia tak sama. Dia tak ulang, ya betul. ACB yang tadi. ACB kot, ada nak cakap tadi Okey, jadinya kalau korang nak senaraikan, memang habis dalam exam tu habis masa macam ni je korang nak susun. So simple macam ni sahaja. Sebab itulah korang guna formula n factorial. Bila ada 3 benda berbeza, sebagai contoh saya nak susun A, B, C. Ada 3 benda. So, ada berapa jumlah cara untuk saya susun? Ada 3 cara factorial. Boleh? Syarat dia mesti nombor berbeza dan sebaris. So, yang ketiga korang tulis formula n factorial. Okey. Objek berbeza susun sebaris. Kenapa saya cakap sebaris? Sebab ada satu lagi formula susun dalam bulatan. Susun dalam bulatan formula dia lain. That's why kena tulis susun sebaris. Jadi untuk pilih atur, ini yang pertama. Okey. Syaz, Adriana dah? Okey. Kita buktikan 3 factorial. Sekarang korang tekan kalkulator dulu. Macam mana
nak tekan kalkulator, okey, korang pergi dekat kalkulator korang, korang tekan 3 faktorial Zaira, seharap Zaira tak terlepas waktu saya explain konsep ni. Mana kalkulator saya? Okey, jap. 3 faktorial basically korang nampak kalkulator, dekat kalkulator korang tu faktorial dia warna kuning. Okey, tak alright, bagus. Okey, Zaira. Okey, harap tak terlepas. Okey, 3 faktorial. Okey, korang follow saya, tekan nombor 3, faktorial tu duduk dekat tu. Saya tak pastilah kalkulator korang sama tak dengan laptop saya ni. Okey, korang tekan shift faktorial. Shift faktorial. Okey, Syaz, Adana, Zaira boleh komen, jumpa 3 faktorial, dapat 6. Syaz boleh hangguk je. Saya nampak Syaz. Okey. Adana? Okey, beres. Jumpa, dapat settle. Okey. Alamak, hilang semua dah tadi. Tak apalah. Okey. And then satu lagi, apa maksud faktorial? Okey, korang sambung nota tadi bawah pilih atau tadi kan ada 3 poin. Okey, tambah yang keempat poin tu. Okey, apakah maksud 3 faktorial? Maksudnya kalau korang kira manual, 3 darab 2 darab 1. Kalau 4 faktorial, maksudnya 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey, itu maksud faktorial kalau kita kira manual. Okey, kalau kita kira manual macam itulah rupa dia. Jadi kalau n faktorial, apa maksud n faktorial? Maksudnya daripada nombor paling besar dia darab dengan nombor makin kecil, makin kecil, makin kecil dan seterusnya. Macam tu. Okey? Dah itu sahaja untuk pilih atur. Okey, tambahan dekat sini kosong faktorial adalah 1 nilai dia. Pelik kan? Okey, kosong faktorial. Macam mana? Sedangkan saya cakap kalau 3 faktorial maksudnya 3 darab 2 darab 1. Okey, Syaz, Adana ada idea tak? Zaira ke? Kenapa kosong faktorial dapat 1? Cetak kalkulator betul tak kosong faktorial 1? Ke nota ni salah? Cetakkan. Betul kosong faktorial 1. Macam mana boleh dapat nombor 1? Sedangkan kosong, darab berapa ni? Okey, macam mana dapat 1? Okey, yang ni tak apa. Korang tak perlu buktikan pun dalam exam tak keluar. Tak perlu buktikan Ini waktu korang belajar universiti. Okey, yang ni sebelajar bukti dia. Okey, memang panjang berjela macam mana dapat nombor 1. Sampai sekarang saya dah lupa macam mana nak buat. Okey, pembuktian dia panjang gila. Pening. Fahamlah waktu belajar dulu. Sekarang tak, ni dah terlupa, panjang. Okey, tak apa. Yang tu tak penting. Yang penting korang tahu dia sama dengan 1. Okey, now kita pergi dekat macam mana nak menghitung Okey, kalau tengok kat buku latihan korang tu, basically dalam exam tak keluar pun soalan macam tu. Okey, tak apa. Nanti saya akan pergi balik kat sini yang dekat soalan nombor 2 dalam buku korang tu. N tolak 1 P3 darab dengan and so on semua tu. Okey? Tambahan, saya nak korang tulis juga formula ni walaupun dalam exam ada. Tulis formula ni jap. Okey, n faktorial tu dia sama dengan NPN. Macam mana kita nak kira faktorial secara manual? Okey, maksudnya n faktorial dekat atas bahagi dengan n tolak n faktorial. Okey, itu maksud dia. Okey, dah? Jadi saya share macam mana kita nak guna calculator. Dalam buku korang ada tak ni? Weh, ini dah selesaikan pilih atur. Oh, ada soalan basic yang dia tak letak lah. Okey, tak apa. Kita buat dekat nota ni soalan basic. Okey, Syaz, Adana dan Zaira saya tak tanya sebab Zaira sambil-sambil. Okey, takut mengganggu di situ. Okey, dan kita pergi pada yang seterusnya. Clear all my drawing. Okey. Now kita belajar guna kalkulator macam mana nak kira nilai-nilai ni. Okey, soalan pertama 3P3. Tak apa, soalan tu stop share, korang boleh tengok kalkulator je. Okey, sekarang kita kira 3P3. Kat mana P tu? Okey, soalan nombor 1 dia nak 3P3. So kita tekan nombor 3. Huruf P tu dia dekat simbol darab. Shift darab. 3P3 sama dengan. Macam tu. Okey, so kita dapat 6.
P3, P3 nilai dia 6. Okey, soalan yang kedua. Okey, dia minta cari 5 faktorial. Tak apa 5 faktorial korang dah buat tadi. 5 faktorial dapat 120. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya Senak Syaz dengan Adriana tekan kalkulator bagi tahu sejawapan dia. Okey, jap silakan. Soalan D. Ini basic cara tekan kalkulator nak praktis juga sebelum pada kita pergi soalan lagi. Yang ni dapat berapa cara tekan kalkulator? 10 faktorial bahagi dengan 4 faktorial, 3 faktorial. Okey, Syaz 25,200, Zaira 25,200. Thank you. Kita tunggu Adriana jap. Dalam buku korang dia terus soalan advance lah. Jap, saya kena pergi pada beberapa basic nak bagi faham konsep dulu . 25,200. Okey, settle . Semua dapat jawapan sama. Kita tengok sini . Ya, betul. Okey, 25,200. Itu pengiraan manual . Kalau korang nak tengok, itulah pengiraan manual. Okey, macam mana kita nak kira manual? Okey, ni saya share sikit macam mana nak buat manual. Tadi kan saya dah cakap, bila faktorial dia akan darab sampai nombor 1. 10, 9, 8 and so on. Okey, bahagi dengan 4 faktorial adalah 4, 3, 2, 1. Darab, antara dua ni maksudnya operasi darab. 3 faktorial, 3, 2, 1. And then korang main potong-potong nombor yang sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 1, 2, 3 habis. Jadi, ambil semua nombor ni, bahagi dengan nombor ni. Okey, itu konsep dia kalau nak kira manual. Okey, kira manual kena tahu juga Saya minta korang salin jap satu contoh untuk manual. Sebab dalam exam ada juga dia cakap tanpa guna kalkulator. So, bila tanpa guna kalkulator, korang kena tunjuk jalan kecil. So, korang buat macam sebab tu Okey, silakan jap. So, korang potong-potong. Lepas tu korang kira manual. Cik tengok sama tak jawapan korang bila korang kira manual jawapan dia. Yang lain korang potong-potong. So, tinggal 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5. Okey, 1, 2, 3, 4 dah potong. So, bahagi dengan 4, 4 ni kan potong. 1, 2, 3. Okey, 4 dah potong. 1, 2, 3, 4 dah potong. So, tinggal 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okey, cuba kira kalkulator lagi sekali. Dapat sama tak? Okey, sama? Okey, kalau sama, bagi tahu saya. Kalau siapa tak sama, kena check balik. Okey? Saya bagi tahu korang awal-awal topik ni kalau saya ajar budak SPM tahun lepas, saya cakap sebab macam ni topik ni korang kena rasa best baru korang boleh jawab. Kalau korang rasa dia macam membebankan, so korang reject terus topik ni and then korang kena score betul-betul topik lain. So korang macam pilih lah. So nanti dekat exam nanti, dekat SPM macam 2-3 bulan SPM, saya akan bagi tahu korang apa topik yang korang kena score. Yang mana better korang tak payah study pun tak apa, korang tolak siap-siap 20 markah. Contoh bila korang tolak 20 markah, korang still lagi dapat 90% ke atas. Macam tu. Okey, nanti saya bagi strategi dia. Topik yang mana korang tak payah tengok terus. Okey? Topik yang ni best sebenarnya. Senang korang score topik ni. Okey? Senang je. Okey, jom kita pergi pada soalan ni. Okey, contoh kita pergi basic dulu sebelum pada kita buat soalan buku. Cari bilangan cara untuk menyusun 6 pasu bunga berbeza pada satu baris. Okey, simple sahaja soalan ni. Syaz boleh explain tak macam mana nak jawab? Simple je. Dia cakap bilangan cara
nak susun 6 pasu berbeza satu baris. Apa kita buat? Syaz rasa. Macam mana nak kira? Any idea, Syaz? Uh, 6 factorial. Kenapa 6 factorial? Kenapa 6 factorial? Sebab dia kata berbeza Satu lagi? dalam satu baris. Very good. Dah itulah jawapan dia, 6 factorial. Jadi, bila korang tekan calculator, dapatlah jawapan 720. Okey? Yang korang kena faham juga kat sini, 6 factorial sama maksud dengan 6P6. Okey, sekarang saya nak korang tekan calculator, bagi tahu saya, sama tak? Kalau korang tekan 6P6, dapat 720 juga. Jadi korang kena faham 6 factorial dia sama dengan 6P6. Dah settle dekat situ. Untuk soalan ni senang je. Okey, dia guna keyword je lah. Okey, dalam soalan kita cari keyword je. Okey, sama se. Alright, beres Kita proceed seterusnya. Lagi. Okey, ni apa ni? Okey, soalan seterusnya. Saya rasa Zaira dah boleh fokus sekarang Okey. Cari bilangan cara untuk menyusun semua huruf dalam perkataan flower dalam sebaris. Adriana, macam mana nak jawab? 6 factorial. Betul. Sebab dekat sini nombor huruf dia semua berbeza, flower. 6 factorial. Okey, so korang tekanlah calculator dapat jawapan berapa. Okey, seterusnya Zaira. Boleh ke kalau Zaira buka mic bagi tahu? Kalau tak boleh tak apa, saya explain yang ni. Macam nak cari yang ni? 7 factorial. Why? Kenapa 7 factorial? Sebab 7 mata pelajaran dalam satu jadual. Okey, dia tak cakap pun mata pelajaran berbeza. Okay, macam ni Zaira? Logik. Dia tak cakap pun 7 mata pelajaran berbeza. Zaira rasa? Mata pelajaran bukan memang berbeza ke? Ya, itulah logik dia. Mata pelajaran memang berbeza. Tak perlu dah dia nak cakap berbeza. Faham okey. Good, bagus. Perasan. Sebab kan saya cakap tadi, keyword dia kan kena ada berbeza baru boleh guna factorial. Ya, betul. Mata pelajaran tak perlu dah nak cakap berbeza sebab memang dah berbeza. Okey, macam contoh, kita tak perlu dah cakap Syaz tu lelaki. Memang nampak dah Syaz tu lelaki. Macam tu, okey? Faham tu konsep dia. Alright. Okey, sekarang kita pergi pada yang seterusnya. Okey, itu cerita tadi, cerita senang sikit sebab korang ada 7 benda berbeza susun dalam satu baris. So, terus ambil nombor factorial. Simple je. Itu je. Sekejap, saya nak tengok contoh dalam buku korang. Ada tak? Selesaikan masalah bilateral berbeza. Berapa kecamatan? Okey, kita buat dalam buku dulu jap. Memandangkan ada dalam buku. Korang buka muka surat 70. Okey, ala-ala dah ada yang kita buat dalam buku jap. Muka surat 70. Soalan nombor 4. Okey. Kenapa ni? Okey, soalan 4A. Seorang pekebun diminta menanam 7 pokok bunga di tepi jalan dalam satu baris. Berapa cara ini boleh dilakukan? Okey, dekat sini dia cakap 7 pokok bunga. Tak perlu dia nak nyatakan dah 7 pokok bunga tu berbeza. So memang secara logiknya bila orang cakap 7 pokok bunga tu, maksudnya ada 7 pokok yang berbeza. Kalau contohlah dia ada ada 2 jenis yang sama, dia tak payah sebut dah. Okey, faham Jadi 4A 7 factorial. Tekan calculator dapat jawapan 5040. Okey, senak Syaz, Adriana juga Zaira jawab soalan B dan C, hantar dekat chat Zoom. Okey, sekaligus terus B dengan C silakan. Terdapat 9 kerusi yang berlainan perlu disusun dalam sebuah dewan dalam satu garisan. Berapa cara ini boleh dilakukan? Soalan C, terdapat 8 piring berbeza perlu disusun pada sebuah okey, C tak boleh, relax dulu. C bukan sebab dia cakap disusun pada sebuah meja bulat. Okey, bila susun dalam bulatan formula dia lain, tak boleh buat factorial. Okey, C skip dulu.
Tunggu saya explain dulu D sama juga D. Emak Salena membeli 12 biji mutiara berlainan warna untuk membina suatu lengan tangan. Lengan tangan kan bulatan, sama juga D sikit sebab dia dalam bulatan, saya kena share dulu. E, okey sama juga E sikit. So korang boleh buat B je lah. Allah besarnya. Okay, thank you. Okay, dah Okay, betul. 362,880. Okay, 9 factorial. Okay, untuk soalan CDE, senak korang buat special kat situ, korang buat bulat ke, star ke. Okay, itu lain cara. Walaupun memang 8 piring berbeza, tapi disebabkan dia susun dalam bulatan. So, korang bulat lah. CDE tu korang buat bulat dulu. Sekejap lagi saya explain Kita cari yang dalam bulatan dulu, sekejap. Okay, dah jawapan korang semua betul. Okay, next kita pergi dalam bulatan, sekejap. Sekejap, saya skip dulu ni sebab saya nak bagi sama. Ni dia dalam bulatan. Dalam bulatan formula dia ini. Macam tadi, kalau bila ada n objek berbeza disusun dalam satu baris, formula dia simple n factorial sahaja. Okey, senak korang buat nota yang kedua. Okey. Ada n objek berbeza dalam suatu bulatan. Okey, susun. Pilih atur bagi n objek yang berbeza dalam suatu bulatan. Untuk Zaira, permutation permutation. Okay, for n object, different object in dalam suatu bulatan, in a circle. Okay, macam tu. So, simple je formula dia ada dua. Korang salin formula ni, dah boleh jawab dah. N factorial bahagi n atau n tolak 1 factorial. Okay, itu je formula dia. So, topik ni, dia macam ni Dia akan ada beberapa formula. Dalam exam semua dah bagi formula panjang-panjang. Korang kena ingat formula ni nak pakai keadaan macam mana. Topik ni dia bermain dengan situasi. Okay, dia bermain dengan situasi, cara. So, bestnya topik ni, nak selesaikan senang. Semua orang boleh selesaikan. Okay, contoh saya cakap. N factorial, semua orang boleh selesaikan guna kalkulator. Cuma macam mana korang nak berfikir. Itu yang best topik ni Dia akan buatkan korang berfikir. Okay, sekarang kita pergi contoh. Okay, ni apa pula ni? Kenapa ada satu lagi ni sekejap Bilangan cara untuk menyusun n objek yang berbeza dalam suatu bulatan apabila susunan ikut arah jam dan susunan lawan arah jam adalah lain diberi oleh Okey, yang ni memang dalam bulatan. Tapi dia ada syarat pula. Okey, korang tambah syarat Ada syarat dia kat sini. Syarat dia cakap bila kita susun arah jam, susunan lawan arah jam, okey, clockwise, anti-clockwise is different. Okey, kalau korang susun dalam bulatan tu, okey, dia akan jadi lain. Okey, susunan dia berlainan. Okey. Contoh, kalau korang tengok jam, nombor tu disusun dalam satu bulatan. Tapi kalau korang orang panggil apa? Ikut arah jam berbeza, lawan arah jam berbeza, betul? Okey, sebagai contoh korang tengok dekat bawah ni. Susun 5 objek yang berbeza A, B, C, D, E dalam satu bulatan. Okey. So, macam mana? Korang tengok kat sini. Kalau kita ikut arah jam, tengok dia jadi macam mana. Ikut arah jam, dia akan jadi A, B, C, D, E. A. Okay, tapi kalau lawan arah jam, dia akan jadi E, D, C, B, A. Terbalik. Jadi, lain lah maksudnya. Jadi, korang kena guna formula yang warna kuning. Dah Okay. Senak korang lukis satu gambar ni dekat bawah tu. Okay, korang tulis formula. Lepas tu tulis syarat and then lukis gambar satu contoh. Confused. Okay, macam ni Zaira. Okay, first untuk formula ni digunakan untuk kita susun bilangan objek yang berbeza dalam satu bulatan. Okay, Zaira pegangnya tu dulu first. Okay, different object in a circle. Okay, satu. Tapi dia ada syarat. Dalam bulatan tu, bila kita susun, kita arrange dia clockwise, lain.
Anti-clockwise lain. Contoh, kalau Zaira tengok kat sini. Sekali saya cakap clockwise, dia akan jadi A, B, C, D, E. Okay. Tapi kalau saya cakap anti-clockwise, tak sama. Dia akan jadi E, B, C, B, A. So, bila Zaira jumpa situasi ni, ada 5 huruf disusun dalam satu bulatan, yang mana bila kita susun, susunan dia berbeza clockwise, anti-clockwise, gunalah formula ni. Boleh? Itu syarat dia dan situasi dia. Boleh Zaira? Faham? Okey, bagus. Okey. Now kita pergi yang kedua. Okey, formula yang ni pula, bilangan cara untuk menyusun an objek yang berbeza dalam suatu bulatan sama. Okey, objek semua berbeza, susun dalam bulatan juga. Apabila susunan ikut arah jam dia sama. Ikut arah jam sama, lawan arah jam sama, jadi formula dia macam ni. N factorial bahagi 2N. Selebih prefer korang guna formula ni. Kalau yang atas tadi, prefer korang guna formula yang N factorial bahagi N. Tak ada masalah, korang guna yang belakang sama je formula dia. Cuma, tak nak bagi korang confuse kat sini. Jap. Silap. Okay. Kalau prefer guna yang belakang, sorry. Okay, bila dia susunan dia tak sama, sambil N tolak 1 factorial je. Tapi bila dia sama, ambil dia bahagi dengan 2. Okay, macam ni. Okay, kalau dia sama, bahagi dengan 2. Sebab apa bahagi 2? Sebab dia sama. Okay, arah dia sama. So, kita bahagi dengan 2. Maksudnya dia berulang. Okay, berulang. Sebab tu kita bahagi dengan 2. Tak apalah. Okay, bahagian formula je tu. Sebagai contoh, susunan manik dalam satu rantai tangan. Kalau korang perasan, kalau yang normal lah kita cakap susunan manik dalam rantai, dia akan susun. Bila kita tengok arah jam ke lawan arah jam, dia tetap warna yang sama. Sebab apa? Dia guna 3 warna ataupun 2 warna yang berselang-seli. Merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Ataupun merah, biru, kuning, biru, kuning, merah, merah, biru, kuning, kuning, merah. Macam tu. Dia akan jadi susunan dia sama. Okay, settle dekat situ. Okay, korang tulis apa kita cakap? Syarat. Okay, untuk formula ni syarat dia korang tulis ikut arah jam lawan arah jam yang sama. So ini formula dia. And then korang tulis contoh. Contoh dia adalah rantai tangan. Okay, rantai tangan. Macam tu. Okay, kalau Syaz, Adana, Zaira dan bagi tahu saya. Kita tengok contoh soalan. Kalau ada, kalau tak ada kita buat dalam buku. Okay. Dan dah okay, beres. Kita pergi contoh soalan Okay, contoh dekat sini. Kita tengok fahamkan dulu konsep Ada 4 buah kerusi A, B, C, D. Nah, untuk Zaira, kalau ada term yang Zaira perlukan, bagi tahu saya. 4 buah kerusi A, B, C, D disusun dalam satu bulatan. So, korang nampak dah kat sini. Okay, ada 4 berbeza susunan dalam bulatan. Terus korang ingat, okay, formula dia dah berbeza. Bukan N factorial dah. Sebab, okay, ada 4 kerusi berbeza dalam bulatan. Okay, cari bilangan cara untuk menyusun 4 kerusi itu. So, korang kena fikir kat sini, korang kena macam imajinasi sikit. Okay, ada A, B, C, D. Korang pun lukislah. A, B, C, D. Macam tu korang susun. Lepas tu korang tengok, susunan ikut arah jam, lawan arah jam sama tak, Syaz? Sama ke tak? Sama? Tak. Kalau ikut arah jam, A, B, C, D. Lawan arah jam, D, C, B, A. Tak sama, Syaz. Kan? Bila tak sama, gunalah formula tadi. N tolak 1 factorial. Ada berapa N? N dia yang ni ada berapa bilangan kerusi?
N dia adalah 4 tolak 1 faktorial. So sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 darab 2 darab 1, 6. Boleh? Syaz, Adana, Zaira faham konsep dia? Boleh so kat sini memang korang kena berfikir soalan tak akan cakap. Lawan arah jam, ikut arah jam tu sama, dia tak akan cakap. So korang kena lukis anggaran sendiri. Okey, boleh. Right, ada satu contoh lagi tak? Okey, ada satu lagi. Kita tengok yang ni satu contoh lagi Boleh. Okey, kita tengok contoh lagi. Huruf daripada perkataan perdagangan disusun dalam suatu bulatan. Okey, korang dah imagine dah kat sini. Okey. Cari jumlah bilangan cara untuk menyusun semua huruf itu. Hati-hati dengan soalan ni sebab ada repeated words. Ada perkataan, ada huruf yang berulang Bila ada huruf berulang, kita kena remove. Kita kena remove perkataan berulang tu. Cara dia macam mana? First of all, okey, perdagangan Okey, nak tanya dulu korang. Nak tanya dulu. Jangan fikirkan pasal huruf sama tadi yang saya cakap tu. Korang bagi tahu dulu. Syaz, Adriana, Zaira rasa kalau kita susun perdagangan ni dalam satu bulatan, dia sama atau berbeza? Maksud saya, clockwise, arah jam dengan lawan arah jam tu sama atau berbeza? Itu dulu first nak tanya. Sila jawab dekat chat. Sama ke tak? Bila kita susun perdagangan tu dalam bulatan, kita pun tengok arah jam lawan arah jam. Sama tak perkataan dia? Ada cakap berbeza, ada cakap sama. Ada yang confuse ni konsep ni. Last one, Zaira boleh? Berbeza. Okey. Saya tunjuk lagi sekali. Okey, mungkin ada yang confuse lagi. Perdagangan. Abaikan dulu huruf yang sama Sekejap lagi saya explain. Perdagangan. Saya tak nak go laju-laju topik ni sebab nak bagi korang faham konsep. Baru best topik ni. Okey, macam ni. Perdagangan. Okey. So, bila korang dah susun perdagangan, korang tengok dekat sini, sama ke tak? Perdagangan. Kalau ikut arah jam, dia akan jadi perdagangan. Kalau lawan arah jam, dia akan jadi apa? Dia akan jadi sama tak? Syaz? Mana sama? Tak sama. Berbeza. So, bila berbeza, bagi tahu Syaz, Adriana, Zaira nak pakai formula mana satu? N tolak 1 faktorial atau N tolak 1 faktorial bahagi 2. Which one? Dalam buku latihan korang tak ada lah formula tu. N faktorial. N tolak 1 faktorial dengan N tolak 1 faktorial bahagi 2. Atas. Okay. N tolak 1 factorial. Very good. Bagus. So kat sini korang dah faham guna formula. Now baru saya boleh explain. Macam mana jadi macam ni. Okay. Ingat kat sini saya nak korang buat catatan. Catatan penting Catatan ni untuk pilih atur Nanti korang akan ada gabungan. Okay. Catatan untuk pilih atur. Okay. Korang tulis macam ni. Kalau ada huruf repeated, huruf berulang repeated words ke alfabet. Macam itulah bahasa Inggeris dia. Huruf berulang. Remove. Kita kena remove dulu huruf yang sama tu. Jadi, tadi korang semua dah setuju guna formula N tolak 1 faktorial. Saya setuju juga, betul. Jadi macam mana pengiraan dia? N tolak 1 faktorial. Okey, tengok-tengok dia jadi macam mana. Huruf yang sama berulang adalah huruf perdagangan. A ada 3 kali. So bila 3 kali, ingat tak tadi Syaz, Adana, Zaira, bila ada 3 benda, okey, bila ada 3 benda dia akan jadi 3 faktorial kan? Okey, A tu. Okey. Satu lagi kan, faktorial ni korang kena faham macam ni tau. Sekejap, seselit sikit kat sini. Korang kena take note satu lagi. Macam tadi kan saya cakap, 7 faktorial
N factorial tu maksudnya kita ada 6 benda berbeza nak disusun dalam satu baris, betul? Okey, satu lagi korang kena faham, 3 factorial ni maksudnya ada 3 cara berbeza. Okey, korang catat kat situ. Jadi, dekat perkataan ni memang betul A tu ada 3, tapi A tu berlainan. Ini A yang pertama, ini A yang kedua, ini A yang ketiga. Sebab itulah dia jadi 3 factorial. Lepas tu korang tengok ada 2G. So bahagi dengan 2 factorial. And then dia ada 2N. 2 factorial. Okey. Senang cerita, untuk soalan macam ni, korang kena tentukan dulu clockwise, anti-clockwise sama ke tak? Berbeza. So bila berbeza, guna formula N tolak 1 factorial. Lepas tu korang tengok ada huruf yang sama? Ada. Korang kena buat bahagi, tengok huruf yang sama tu berapa kali dia berulang. Huruf K ada 4 kali, bahagi 4 factorial. Dah, itu sahaja. So korang tekanlah calculator. Dapat tak macam tu? N dia dekat sini, tengok N dia korang kira lah ada 11 kan, semua perdagangan tu. So letaklah 11 kat sini. Tekan calculator, dapat tak? Okey, topik ni nak bagi kena kukuh konsep betul-betul Tak nak bagi confuse. Pilih atur. Kita masih dekat permutation Kita masih dekat permutation. Pilih atur. So bila cakap pilih atur, setiap huruf disusun, okey, dia sangat-sangat penting. Okey? Contoh perdagangan ni. A yang pertama tak sama dengan A kedua, A ketiga. Huruf je sama, tapi A tu A yang berbeza-beza. Macam itulah konsep dia. Alright, boleh bagi tahu saya guys, sama tak? Saya nak bagi korang buat beberapa contoh soalan and then kita rehat sekejap. Sama se. Okay, thank you Syaz. Thank you Adana. Done Okay, sekarang saya nak Syaz, Adana, Zaira buat dulu. Kalau tersilap, korang buat pembetulan dengan pen merah lepas saya explain sekejap lagi Okay, silakan buat soalan C, D, E. C, D, E. Muka surat 70. Okay, silakan hantar dekat chat Zoom sahaja. Okay, untuk yang C saya akan pilih Zaira untuk explain. Soalan D saya pilih Syaz. Soalan E saya pilih Adriana. Cukuplah 3 orang Sebab saya nak tanya, macam tadilah saya akan tanya korang. Okay, kenapa korang pilih formula tu? So korang jawablah. Sebab apa? Lawan jam dengan ikut arah jam tak sama. Itu je. Saya nak tahu korang pilih formula yang mana satu. Formula pertama, N tolak 1 factorial. Formula kedua, N tolak 1 factorial bahagi dengan 2. Okey, soalan C tu minta Zaira kan? So kalau Zaira done, bagi tahu terus. Yang lain boleh dengar Zaira explain. Macam tu. Dan Zaira boleh?
Okay, boleh Zaira bagi tahu. Pakai yang first punya formula. Sebab Sebab dia round table, lepas tu piring yang berbeza. okay, sure Zaira. Bila 8 piring berbeza, kita susun dalam bulatan clockwise dengan anti-clockwise akan jadi berbeza. Sure? Sure tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Confirm lah. Confirm Zaira. Contoh 8 orang. Contohnya 8 orang saya letak je nama sini. Zaira, Adiana, Syaz, Kamarul, Ali, Abu, Minah. Okey, sekejap. B, C, K. Contohlah macam ni. Confirm berbeza punya. Tengok. Clockwise macam ni. Anti-clockwise dengan K dulu. Macam tu. So dia kena bagi sure Zaira. Okey, baru Zaira boleh dalam exam nanti Zaira boleh bawa dia. Boleh Zaira? Okey. Alright, so yang ni betul. Okey, bagus. Okey, betul lah tu. Okey, so jadi 8 tolak 1 factorial. Okey, so kita tekan, korang tekanlah calculator je 7 factorial tu berapa jawapan dia. Okey, Syaz done? Okey, silakan explain. Dia ada 12. Lepas tu tolak dengan 1. Itu je ke? Syaz tak, Syaz guna formula 1 ke 2? 1. Kenapa? Sebab dia kata mutiara berlainan, lepas tu kata suatu lengan tangan. Jadi dunia tu tak sama. Sure tak sama. Sure. Syaz ada tak manik kat rumah? Gelang tangan manik kat rumah? Tak ada. Tak ada, sebab tu Syaz jawab yang tu formula dia. Yang Ya, perempuan Betul. Adiana Zaira setuju ke? Gelang tangan manik warna dia tak berbeza. Clockwise dengan anti clockwise. Saya nak tanya dululah yang perempuan. Kok tak ada juga ke tak ada? Manik. Ada se? Pergi tengok Zaira, sama ke tak sama? Kalau clockwise dengan anti clockwise. Sama ke? Sama kan? Okey. Kalau tak sama tu, camlah tu tuan kedai tu tak pandai buat. Keyword dia kat sini senang je. Kalau rantai, manik, gelang leher, semua tu dia akan buat warna yang sama. Sebab dia orang panggil apa? Pattern. Okey, benda tu pattern. Okey, so dia guna formula kedua Syaz. Boleh Okey, yang ni dimaafkanlah Syaz sebab perempuan punya kan. Okey, so dia akan jadi 12 tolak 1 factorial. N tolak 1 factorial bahagi dengan 2. So korang dapatlah kat sini, tekan jawapan so tak habiskanlah. Tekan je calculator. 11 factorial sama dengan, lepas tu baru bahagi 2 sama dengan. Last one Adriana. Kita rehat jap. Last one. 10 tolak 1 factorial. Sahaja. Sebab dia cakap dia nak buat cincin. Satu cincin, bukan nak buat gelang. Okay, faham? Good, Adiana. Basically, okay, dia macam mana? Dia seangkatan dengan dia je lah, Adiana. Okay, sebab kita macam ni lah, dia bukanlah, yelah dunia sebenar, orang boleh buat macam-macam. Ada je gelang tangan tak nak bagi sama warna, ikut dia lah. Okay, kat sini korang kena faham, konsep silibus korang ni, bila berkaitan dengan manik, susun dalam bulatan untuk perhiasan gelang leher, ke cincin, gelang tangan, kaki, semua benda lah. Okey, dia akan jadi formula kedua. Boleh Adana? Boleh. Okey, good. Okey, saya setuju je. Dunia sebenar macam Adana cakap kan, ni nak buat cincin saya bukan buat lengan tangan. Okey, cincin guna manik. 10 biji manik yang berbeza dengan bulatan untuk membuat cincin. Okey, tak tahulah cincin apa guna manik. Okey, tak apalah. Korang faham konsep dia? Itu dia. Alright, so korang tekan calculator dapat jawapan. Okey, saya harap korang tak ada masalah tekan calculator untuk dapat jawapan yang tu. Alright. So, sebelum kita close dekat sini, sekejap lagi kita akan pergi yang lebih menarik lagi sebenarnya. Okey, pasal benda ni pilih atur dia panjang sikit. Okey. So settle sampai sini dulu. Saya nak tanya korang ada sebarang soalan tak? Syaz, Adiana, Zaira. Serikot yang benda ni, saya harap korang tengok balik asas ni. Sebab next class lagi mencabar. Okay. Alright. Tiada Zaira, tak ada Adiana, tak ada Syaz. Okay. So kita rehat dulu jap 7 minit. Kita jumpa 9:22. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.
Halo, Assalamualaikum. Sorry terlajak 1 minit. Tapi tak ada lagi Syaz, Zaira Adana dah ada belum? Ada sir. Sorry terlambat 1 minit. Tapi okeylah, korang pun tak masuk lagi. Okey, mana Syaz? Okey, kita sambung je yang seterusnya. Okey, yang tadi dah. Okey, yang tadi ingat saya nak ulang balik lagi sekali. Bila ada huruf yang berulang sama, ingat dia kena bahagi nombor tu dan buat dia factorial. Okey, take note kat situ. Waduh. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, sekarang contoh. Ini formula yang seterusnya. Ingat kita masih daripada under topik yang sama. Sekejap lagi saya minta korang hantar nota yang korang catat sebab saya kena semak setiap kali nota yang korang tulis. Okey, takut korang ada, kan korang tulis ikut bahasa korang faham kan? Tapi saya kena baca balik, takut korang ada tersilap faham. Okey, saya catat Okey, kita masih lagi dekat topik pilih atur iaitu permutation. Permutation. Okey, untuk yang ni, formula yang ni, formula ni kita guna apabila kita ada pilihan. Kita pilih dan kita susun. Okey, kita ada pilihan. Contoh macam mana? Okey, korang buat macam ni Formula NPR ni macam mana nak buat? N ni adalah pilihan ataupun objek lah yang asal tu. Okey, R ni yang dipilih. Macam tu. Okey, N tu total, jumlah semua. N kan, sorry. Saya guna jumlah lah. N ni kan jumlah biasanya kan. Okey, N ni adalah jumlah. R ni adalah yang terpilih. So, bila korang nak guna formula ni, korang boleh susun formula ni. Pilih atur bagi N objek berbeza apabila diambil R objek pada satu masa. Okey? Untuk Zaira, permutation for N different object, is taken by R object at certain time. Macam itulah lebih kurang Okey, contoh kalau korang tengok kat contoh soalan tu. Hitung bilangan cara untuk memasang 5 biji mentol pada 8 soket yang berbeza. Kena faham situasi dia. Okey, korang kena faham situasi dia. Ada 5 biji mentol nak disusun pada 8 soket yang berbeza. Soket ni apa? Soket tu dia punya sarung mentol tu. Okey, sarung mentol ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ada 8 semua soket. Korang ada 5 je mentol. Jadi yang dipilih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Susunan pertama korang susun semua dekat depan. Susunan kedua korang susun dekat sini pula. Susunan ketiga susun dekat sini pula. So ada berapa semua susunan dia? Simple sahaja. Korang gunalah formula dia. Ada berapa jumlah semua? 8 soket berbeza tu. 8 tu adalah 8 tempat. Ada 8 tempat. Nak disusun. Tengok cara saya sebut 8 tempat. P ni susun. Okey, ada 8 tempat. Disusunnya 5. Tekanlah kalkulator. Okey, cik korang tekan kalkulator. 8P5. Dapat berapa? Thank you Zaira. Thank you Adana. Okey. Betul 8P5. 8P5. Very good. 6720. Okey. Sekarang kita bincang soalan nombor B. Soalan huruf B Berapakah bilangan nombor 4 digit yang dapat dibentuk dengan menggunakan digit 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tanpa ulangan without repetition. Okey, without repetition. Okey, how many ways?
Okay, to form 4 digit. Okay, by using 3, 4, 5, 6, 7, 8 without repetition. Okay, saya nak tanya korang jawab satu-satu dekat chat. Saya nak tengok korang jumpa tak? N dia berapa? Total, jumlah. N dia berapa? Ini cara nak jawab soalan ni. Korang kena keluarkan N, korang kena keluarkan R, and then baru korang boleh susun N, P, R. Macam tu. Okay, boleh beritahu saya tak? N dulu. Berapa N dia? Very good. Adriana, betul. Zaira tak habis lagi ke meeting sekolah? Masih sambil-sambil ke? Okay, thank you Syaz. Dah habis saya, okay. So, Zaira N berapa? Ingat N tu jumlah total. N adalah total. Jumlah dia berapa? R tu yang dipilih. Thank you, Syaz. Okay, thank you, Zaira. Okay, Zaira letak tanda soal kat situ. Okay, so kita tengoklah dekat soalan. Dia cakap dia nak susun berapa? 3, 4, 5, 6, 7. So, total ada 6, kan? Total ada 6 digit. Okay, total ada 6 digit. So, N sama dengan 6. Yang dipilih, dia cakap nombor 4 digit yang dapat dibentuk. Maksudnya, ini digit yang pertama, 3, 4, 5, 6. Okey, ataupun 3, 5, 6, 4, 4, 6. Itu maksud dia. So, yang dipilih hanya 4 digit. So, dapatlah 6, P4. Tekan kalkulator dapat 360. Okey, sampai sini semua clear tak? Kita stop dulu sampai sini. Kita pergi buat exercise. Okey, kalau ada soalan korang tanya saya sekarang. Kalau keliru lagi N dengan R, bagi tahu saya. Kalau tak ada apa-apa, just tulis clear. Kita pergi ada soalan. Ingat pilih atur adalah susunan. Kita nak menyusun. Okey? Hinda kita nak menyusun. Okey, Adriana clear? Syaz dengan Zaira macam mana? Clear? Okey, Syaz clear. Zaira? Okey, clear sir. Okey, sekarang buka muka surat 71. Ini bila masuk turn part saya nak bincang soalan buku, saya akan bagi masa korang buat sendiri dulu. Okay, and then baru kita semak jawapan. Okay, silakan muka surat 71 soalan A. Okay, terdapat 3 buah kerusi sahaja. Okay, bila korang baca soalan macam ni, saya nak korang garis nombor, labelkan N atau R. N atau R. Terdapat 3 buah kerusi sahaja di ruang tunggu sebuah klinik, tetapi ada 9 orang menunggu di klinik. Dengan beberapa cara tempat duduk ini dapat diduduki. Okey, dia tanya ada berapa cara? Sakitlah orang menunggu tu boleh ada cara. Okey, ada berapa cara untuk orang tu duduk? Okey, ada 3 je kerusi. Yang nak diduduknya 9 orang. So korang garis nombor, tulis huruf N ke R. 3 N ke R. 9 N ke R. Macam tu. Thank you Syaz. Proceed, tekan jawapan akhir. Tekan kalkulator. Betul. Okey, Adana proceed betul. Syaz, sorry. Betul Syaz. Adana, betul lah Adana. Okey, thank you Syaz, Adana, betul. Okey, kita tunggu Zaira jap. Okey, Zaira betul? Betul. Okey, hint paling mudah dan simple. Syaz, Adriana, Zaira. Cuba tekan kalkulator dapat apa ni? 394. 394. 39 pula dah, masya-Allah. 3P9. Cuba tekan kalkulator dapat apa? Bagi tahu saya. 3P9. Dapat apa kalau korang tekan? Ya, betul. Simple je N dengan R. Okey. N
memang kena besar daripada R. So kalau korang tengok kat situ ada 3 buah kerusi, itu nombor kecil. So dia R lah. Okey, manakala 9 itu P, itu N sebab nombor dia besar. So jawapan dia adalah 9P3. Dah, so tak payah fikir sangat pun pasal siapa N, siapa R. N kena besar, R kena kecil. Sebab kalau N kecil, dia make error. Okey, macam tu sahaja. So dapatlah nombor yang kau dah tekan calculator. Very good, betul? Okey, soalan B. So baca soalan dulu nak tengok dah ajar belum. Terdapat 12 lampu hiasan berwarna-warni dijual dari sebuah kedai. Encik Chan ingin membeli 4 lampu tersebut untuk rumah barunya. Cari bilangan cara ni. Okey, silakan. Boleh buat sendiri dah. Okey, terdapat 12 lampu hiasan berwarna-warni dijual dari sebuah kedai. Encik Chan ingin membeli 4 lampu tersebut untuk rumah barunya. Cari bilangan cara ini boleh dilakukan. Okey, just tekan calculator, bagi tahu saya jawapan akhir. Thank you Adana Syaz. Okey, settle. Okey. So soalan B dia cakap 12 kan. So 12P4. So korang tekanlah calculator dapat nilai dia. Okey, betul. 11,880. Selesai. Okey. Untuk soalan C. Okey, untuk soalan C. Sebuah keluarga terdiri 11 orang duduk mengelilingi sebuah meja bulat yang hanya boleh muat 8 orang. Ingat meja bulat. Lagi sekali saya nak korang gariskan keyword meja bulat. Bila ada cerita pasal meja bulat, terus formula dia dah berubah. Korang tak boleh dah nak pakai yang tadi. Macam yang kita sebelum ni tadi kan ada cakap. Kalau kita nak susun n objek berbeza dalam satu baris, dia jadi n factorial. Kalau kita nak susunkan n objek berbeza dalam satu bulatan, yang mana bulatan tu dia berbeza ikut arah jam atau lawan arah jam, dia akan jadi n tolak 1 faktorial. Okey, ini dalam bulatan Dan yang kedua, susunan bulatan juga, kalau ikut arah jam, lawan arah jam sama, dia akan jadi n tolak 1 faktorial bahagi 2. So, nampak tak formula dia akan jadi berubah. Same goes dengan soalan ni. Bila korang buat NPR, ini untuk sebaris. Apa kata korang catat nota tadi? Okey, ini untuk sebaris. Ada kan korang tulis formula tadi kan? Ini untuk sebaris. Bila dalam bulatan, formula dia akan berubah. Okey, formula dia akan berubah. Okey, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi lebih kurang macam tadi. Okey? Alright. Boleh ke? Okey, dia akan jadi macam mana? Okey, formula kita tadi n tolak 1 faktorial. Okey, untuk yang ni bila susun dalam bulatan yang mana dia berbeza. Korang faham setelah berbeza maksudnya ikut arah jam, lawan arah jam, dia berbeza. So, macam mana? Formula dia akan jadi macam ni Mana ni. N PR bahagi dengan R. NPR bahagi R. Okey, kalau susunan dalam bulatan, yang mana bulatan tu dia sama.
okey, ikut jam ataupun lawan arah jam, dia akan jadi NPR bahagi dengan 2R. Dah. Sila catat formula ni. Okey, senak korang buat formula secara keseluruhan pun boleh. Dekat sini korang buat formula keseluruhan ni. Combine terus semua benda ni. Dalam satu benda. So korang faham lah. Okey, ini sebaris. Okey, yang ni ada pilihan. Yang ni korang nak susun dalam bentuk pilihan. Okey, yang korang ada pilih. Korang pilih-pilih. Kalau macam ni tak apa, dia sebaris. Okey, yang ni sebaris. Tapi dia tak ada pilihan pun. Dia terus macam nombor terus 7, 8. Okey, macam tu. Kalau ada pilihan macam ni. Okey, once korang done, bagi tahu saya. Dalam exam formula bagi. Okey, lagi sekali saya nak pesan. Okey, jangan terlalu bergantung pada formula sebab kita tahu kadang-kadang dalam exam trial tiba-tiba cikgu nak test, cikgu tak bagi formula kecil-kecil macam ni. Sebab yang ni formula kecil-kecil. Dia bukan formula main. Bukan formula main. So better korang tahu. Okey, kalau dah bagi tahu saya. Kalau korang perasan, formula dia sama je macam tadi. Kan? Betul tak? Saya kat sama. Dah saya. Okay, formula dia sama macam tadi. Ni sekejap kalau sebawanya n factorial tadi. Mana n factorial? Ni kalau korang tengok. Bukan. Mana? Ni. Korang tengok formula dia sama je. Okay. Ini tengok formula dia sama je. Okay. Tengok ini formula kita buat tadi yang berbeza tadi tu. Dia akan jadi n factorial bahagi n. Kenapa bahagi n? Sebab n sama dengan r dekat sini. Okay. Macam formula kita sekarang NPR. R tu ada nombor lah kita cakap. Okay. So dia jadi NPR bahagi dengan R kat bawah. Macam tu. Okay. And then satu lagi pula. Okay, tengok dia jadi sama juga. Ni formula satu lagi. Ni sama juga. Dia akan jadi n factorial bahagi dengan 2n. So, formula dia sama je macam tadi. Tengok dia bahagi dengan 2n. Sama je. Okey? Ni bahagi dengan 2n. Betul lah. Ni n factorial bahagi dengan 2n. Sesama je. Yang ni dia buat NPR bahagi dengan 2r. Okey, sebab kita tahu tadi kan, awal-awal tadi kita belajar n factorial ni sama dengan apa? Dia sama dengan n Pn. Macam tu. Dah sih. Okey Alright, kalau dah Adana, saya tengok Adana sekejap. Dah ke Adana? Okey, dah. Okay, saya clear all dulu. Okey, silakan jawab soalan huruf C. Saya kena fikirkan. Okey. Dia sebelah orang duduk dekat meja bulat. Okey, nak guna formula mana? Satu. Okey, yang tadi saya cakap. Okey, nak guna formula mana? NPR bahagi dengan R atau formula kedua NPR bahagi dengan 2R. Ingat balik, yang ni kalau dalam bulatan dia berbeza, susunan dia berbeza dalam bulatan. Kalau ni dalam bulatan, okey, dia sama. Okey, arah yang sama. Thank you, Syaz dan betul. Adriana, thank you. Last one, Zaira. Hati-hati pilih formula. Okay, thank you, Zaira. Okay, Adriana pilih formula 1 ke 2?
Macam mana? Ada yang nak pilih formula 1 ke 2? Oh, silap. 2. Okey, tak apa. Faham tersilap. Okey, so bila cakap 11 orang, okey, bila orang confirm dia berbeza punyalah ikut arah jam dengan lawan arah jam. So kita guna formula nombor 1. Okey, jawapan korang betul Okey, so ada 11 keluarga, 11 pi 8 bahagi dengan R dia 8. Tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan dia, okey? Okey, ada nak tekan jawab kalkulator yang ni? Dapat berapa? Saya nak tengok. So topik ni banyak situasi sikit So silalah fahamkan situasi dia. Okay, thank you Adan. Betul. Okay, seterusnya. Soalan D, silakan. Soalan D. Belakang dia, muka surat 72. Dalam sebuah kedai emas, cincin emas dipamerkan dalam satu bulatan. Cincin emas dipamerkan dalam satu bulatan. Dalam satu bahagian daripada kabinet itu hanya terdapat 6 tempat kosong untuk mempamerkan 10 cincin. Dia cakap cincin tu dipamerkan dalam satu bulatan. Fahamkan betul-betul macam mana gambaran situasi ni sebenarnya? Okey, lepas tu dia cakap satu bahagian daripada kabinet tu hanya ada 6 tempat kosong. Ada 6 je tempat kosong yang nak dipamerkan 10 cincin. Cari bilangan cara cincin itu boleh dipamerkan. Okey, bagi tahu saya formula 1 ke 2 Okey, Syaz dan formula 1 ke formula 2? Okey, thank you Syaz. Thank you Zaira. Proceed. Fahamkan betul-betul cerita dia tu macam mana, baru korang boleh pilih formula dengan tepat. Ni Syaz jawab yang mana pula ni? C E Okey, Adana dan proceed. Tu yang baru sir. Yang baru yang E Tak, yang D, jawapan baru. Oh, jawapan baru. Okey, faham. Still lagi formula yang Syaz pilih tu lah. Okey. Saya tunggu Zaira sekejap. Nilai akhir. Adana D. Okey, thank you. Okey, memandangkan jawapan Zaira yang seorang je betul kat sini. Zaira explain, saya nak dengar Zaira explain. Kenapa Zaira pilih formula nombor 1? Yang lain semua pilih formula nombor 2. Kenapa nombor 1 cerita sikit Zaira, macam mana? Sebab dia cakap ada circle. Circle, okey. Tapi sekejap saya tengah apa ni? Kejap. Okey. Dah pilih formula betul dah tu. Kenapa pilih nombor 1? Yang lain semua cakap nombor 2 sebab tadi kan saya ada share pasal emas, cincin emas kan dia sama, arah jam lawan arah jam kan sama. Formula nombor 2 dah sepatutnya. Kenapa nombor 1? So nampak kat sini Syaz yang ada menghafal apa situasi yang saya cakap. Tapi tak faham situasi sebenar cerita ni pasal apa. Hati-hati awang. Sebab yang tu macam anti clockwise dengan clockwise berbeza. Yang tu yang mana yang tu? Soalan ni. Yang ni, okey, soalan ni anti clockwise dengan clockwise dia sama.
Berbeza. 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 Kenapa pula berbeza? Tadi kan saya dah cakap awal-awal, kan pasal cincin kan dia sama konsep semua kan. Mestilah sama. Clockwise dengan anti-clockwise. Kenapa berbeza pula kat sini Zaira? Jawapan saya betul lah. Jawapan betul. Saya nak bagi kamu fahamkan konsep kamu tu. Saya tak nak kamu teka-teka. Macam tu. Sebab apa? Kenapa kamu cakap berbeza clockwise dengan anti-clockwise dia? Any idea Zaira? Boleh? Tak ada? Saya tak reti explain sir. Tak reti explain. Okey, tak apa. Okey, macam ni Syaz dengan Adiana. Setahu mungkinlah korang hafal statement tadi. Okey, yelah kan saya cakap bila cerita pasal cincin, gelang, semua ni lah rantai leher ke, dia clockwise dengan anti-clockwise dia akan jadi sama. Ya, itu sebab yang kita susun tu adalah bahan manik untuk membuat rantai tu, untuk buat cincin tu. Untuk soalan ni bukan dia cakap bahan ataupun manik untuk buat cincin tu. Dia cakap, tengok soalan dia cakap apa. Cincin emas dipamerkan dalam satu bulatan. Cincin tu yang disusun dalam bulatan. Cincin 1, cincin 2, cincin 3, cincin 4, cincin 5, cincin 6. Boleh Syaz? Faham? So, adakah sama clockwise dengan anti-clockwise dia? Syaz ni confused ni. Syaz dia main tembak ni Syaz. Buka mic saya sekarang Syaz. Kat mana Syaz confused? Saya rasa Syaz confused. Jangan berselindung di Yang bawah. apa bagi arah lawan tu dengan arah jam tu. Apa yang Syaz confused kat situ? Kita Bukan- rawat sekarang. Dia bukan sama je kan semuanya. Tak, apa yang sama? Cincin 1 sini. So, bila kita buat ikut arah jam, dia akan jadi cincin 1, cincin 2, cincin 3, cincin 4, cincin 5, cincin 6. Tapi, bila lawan arah jam, dia mula dengan cincin 6. So, tengok dia punya susunan jadi macam mana. Cincin 6, cincin 5, cincin 4, cincin 3 dan seterusnya. Sama ke Syaz? Tak kan? Tapi dia cincin juga kan sir? Ya. Okey, Syaz. Untuk soalan ni, dia cerita pasal cincin. Bukan manik atau bahan untuk membuat cincin. Kalau manik untuk buat bahan cincin tu, dia ada pattern. Yang mana warna dia akan jadi sama, berulang. Yang tu betul. Ini cincin tu, bahan tu sendiri. Contoh cincin nombor 1, A. Kan lain tu, cincin 2 kan? Faham tak? So, susunan ikut arah jam dengan lawan arah jam jadi berbeza. Sebila berbeza, guna formula nombor 1. Boleh Okey, Adana, jelas? Boleh Adana? So, jawapan dia jadi 10 P 6. Kan mana 6 tadi? Tu. 6 tempat kosong. Bahagi dengan R6. Boleh. Okey, very good Okey, so kita dapatlah jawapan dia kat situ. Okey, soalan E, silakan. Boleh tulis jawapan terus dekat buku korang menunjukkan sedar bincang. Okey, fahamkan betul-betul dulu nak pilih formula 1 atau formula 2. Faham dulu. Adakah susunan dalam bulatan dia tu sama ataupun berbeza arah?
Okay, bagi tahu sir, korang pilih formula 1, 2 and then korang bagi tahu jawapan akhir. Sebab sir tak penting jawapan akhir sebenarnya. Untuk topik ni, jawapan akhir semua orang boleh kira. Okay, untuk menentukan formula tu, sir perlu tahu. Korang bagi tahu sir formula 1 dengan 2 pun dah cukup. Jawapan tu korang tekan je lah calculator. Okay, thank you Syaz. Thank you Adriana. Thank you Zaira. Alright, semua betul kali ni. Alhamdulillah. Okay, ini adalah formula kedua sebab, tengok dia cakap apa. Seorang budak perempuan menghubungkan 7 biji manik berbeza yang dipilih 7, yang dipilih 13. Okay, daripada 13, sorry. 13, P7. Okay, berbeza untuk membuat rantai. Nampak tak dia cakap, dia nak guna untuk buat rantai. Okay, thank you Syaz, betul. Okay, dia guna untuk buat rantai. So, bila cakap nak buat rantai, terus automatic, okay, dia punya circle tu, dia akan jadi sama. Clockwise, anti-clockwise. So, bila sama, bahagi dengan 2, R. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, jawapan dia adalah, mana tadi? Soalan nombor apa? E. 5E. 13P7 bagi 2/7. Okay, 617, 760. Okay, settle. Very good. Betul semua. Okay, sekarang soalan yang seterusnya nombor 6 yang sudah explain soalan tadi. Okay, sudah explain tadi. Korang buat soalan huruf B. Soalan nombor 6 B. Sebab yang A tu sudah explain. Okay, silakan korang buat 6 B. Muka surat 72. Ingat balik, fahamkan balik situasi yang mana, sebab yang ni korang dah ada banyak formula dah. Okay, ada formula yang korang dah tahu tadi. So pilihlah situasi yang mana yang terlibat. Rajah menunjukkan 9 kad berhuruf, ada 9 semua. Dia nak susun 9 kad dia. Cari bilangan cara menyusun semua kad. So dia nak susun ke 9 kad tu. Okay, yang mana kad tu berbeza dalam satu baris. Okay, keyword dia ada dalam soalan tu dah. First lah, saya nak tanya dulu. Syaz ada Nazara hantar dekat chat Zoom. Soalan 6B ni, dia ada jumlah semua. Ada ke yang dia cakap dia pilih berapa daripada 9 kad? Ada tak ada? Syaz geling kepala. Yang lain setuju ke? Ada Ana dengan Zaira. Ada tak daripada 9 kad ni? Tak ada. Kan? Tak ada. Ya, tak ada. So, bila tak ada, korang jangan tengok formula NPR. Tengok formula yang kita belajar awal-awal tadi. Yang N factorial. Yang seangkatan dia lah sebelum NPR. Sebab NPR ni formula bila ada jumlah N dipilih. Baru guna formula NPR. Bila soalan dia bagi tahu jumlah semua dan dia cari bilangan cara untuk menyusun semua kad. Dia cakap bilangan cara menyusun semua kad. Tak ada pilih-pilih. So terus tengok formula yang kita buat N factorial tadi. Yang banyak tadi ada N factorial lah. Lepas N factorial bahagi dengan N tolak 1 factorial. N tolak 1 factorial bahagi 2. Ada N factorial bahagi dengan huruf yang sama. Semua tu. Okay, silakan. Saya tunggu.
Okay, boleh share jawapan dekat chat Zoom. Okay, thank you Zaira, thank you Syaz, jawapan sama. Okay Zaira, saya nak tanya sekejap sebab Zaira tak respon dalam grup ni. Miss Nis hantar ni WhatsApp dalam grup. Ke Zahra dah WhatsApp Miss Nis. Miss Nis tanya hari Sabtu ni, boleh ke data offline? Boleh sir. Okay, Nanti mak saya message Miss. okay, beres. Okay, saya tunggu jawapan Adriana sekejap. Kak Adriana dah hantar saya terlepas pandang ke? Adriana dah, okay, semua jawapan sama. Okay, kita tengok Saya check dulu jap. Ni soalan apa ni? 6B. Okay, very good, bagus. Semua betul. Harapnya tak tembak lah ya. Okay, bagus. So korang dah faham konsep lah tu. Saya nak dengar daripada Syaz explain. Go Syaz, explain why you do this and you do that. Dia kata kad semua ada 9. Lepas tu yang semua kad tu dia berbeza. Jadi kita tengok kad A ada 3. Okay. Jadi kita 3 factorize. 3 factorial, not factorize. Factorial. Factorial, okay. Lepas tu yang C pun ada 3. Okay. D pun ada 3. Okay. Then? Jadi kita guna yang formula N factorize. Factorial. Factorial Okay. bahagi dengan yang N factorialnya tu. Okay. Yang N tolak apa tu? Macam pelik ke formula Syaz? Okay. Jawapan Syaz dah betul dah. Okay, macam ni, simple macam ni je Syaz. Ingat tak saya cakap, bila kita ada objek yang berbeza, nak disusun, kita buat factorial kan? Soalan ni, dia nak susun 9 ke nak susun 8? Nak susun 9. Nak susun 9 semua kan? So, bila semua objek berbeza disusun sebaris, kita buat 9 factorial, betul? Okey, tak payah hafal formula yang ni. Kalau Adriana, Zaira hafal formula juga untuk yang ni, korang dah rugi space untuk korang faham formula yang lain. Yang ni simple je. Korang kena faham, okey, dia ada 9 kad, dia nak susun semua kad yang berbeza dalam satu baris. Terus dia jadi 9 factorial. And then dekat sini kita tengok, oh, dia ada yang sama, A ada 3, so bahagilah 3 factorial. Okey, ada lagi C yang sama, ada 3 factorial. D pun ada sama, 3 factorial. Macam tu, boleh? Okey, tak payah hafal formula pun. Untuk yang ni tak payah hafal formula. Yang lain kena, yang ni tak payah. Okey, konsep dia pegang pada awal tadi. Awal-awal tadi korang dah pegang. Ada 9 objek berbeza disusun sebaris, 9 factorial. And then bahagi kat bawah sebab ada kad yang sama. Okey. Next one. Korang jawab soalan D. Kita habis 10-5 minit 10-5 minit lagi 2 minit lah. Kita habis soalan ni, lepas tu kita close. Next class,
Next kelas dia mencabar sikit. Okay, aplikasi. Okay, next kelas kita buat aplikasi. So yang ni semua basic konsep. Tak apalah, yang penting korang faham konsep. Ingat sekejap lagi saya nak korang hantar dalam grup ni nota. Kalau andai kata saya terlupa, saya harap korang juga ingat. Okay, habis kelas kalau saya terlupa sekejap lagi, saya terus end. Okay, korang hantar dalam grup nota korang. Sebab saya kena check nota. Takut korang tersilap salin kan. Yang itulah korang duk rujuk. Dulu, kini dan selamanya. Okay. Sekejap, saya harap korang dengar soalan saya minta, soalan 6D buat 6D. Nanti yang mana saya tak bincang tu korang boleh buat sebagai exercise Okey, untuk Syaz dengan Adana, mungkin korang tak faham perkataan secaman. Okey, ada perkataan bahasa Melayu nanti korang jumpa secaman. Secaman tu maksud dia sama. In English, perkataan yang digunakan adalah identical. Identical equals to same. Okey, secaman. Kut-kut lah. Okey, tak pernah perasan ke, tak pernah dengar ke perkataan ni Secaman tu sama maksud dia. Okay, thank you Syaz dan thank you Zaira dan Zaira dah belajar ke topik ni kat sekolah? Dah se. Patut Okay. Patut Zaira dah laju sikit catch up. Sebab Syaz dengan Adana hari ni first time. Okay, so tak apalah. Okay, kalau ada keliru sikit-sikit tu nanti revisi balik dapatkan konsep dulu. Okay, untuk Adana macam mana? Zaira dah sampai mana dah? Dah habis topik ni ke sampai mana? Belum se, masih topik ni. Masih topik ni. Combination? Baru masuk situ. Okay. Okay, thank you Syaz. Syaz hantar jawapan baru. Okay, Adana. Okay, thank you. Okay, Syaz dengan Adana dah jauh dah jawapan dia. Okay. Tak apa, dimaafkan untuk malam ni sebab first time baru korang tengok. Tapi harapnya nanti korang kena study betul-betul revisi balik. Okay, tengok macam mana saya buat. Okay, soalan ni dia dah bagi tahu ada 7 kad, nak disusun semua kad.
Dia nak susun semua kad dalam bulatan. Bila jumpa dalam bulatan, terus korang kena ada 2 jenis formula. Jangan ambil NPR sebab dia tak ada pilihan. So korang ada formula pertama, macam mana? N tolak 1 faktorial kan? Ini kalau berbeza. Dalam bulatan berbeza. Okay, yang kedua formula dia akan jadi N tolak 1 faktorial bahagi dengan 2. Kalau dalam bulatan disusun dia sama, clockwise, anti-clockwise. Okay, again Syaz. Adriana, okay? Syaz dengan Adriana, lagi sekali. Okay, nombor ni kalau kita susun dalam bulatan, adakah clockwise, anti-clockwise dia sama? Bagi tahu saya. Syaz cakap sama. Adriana? Tak sama. Okay, Syaz. Syaz lagi sekali. Syaz confused ni. Syaz kena bagi tahu saya sebelum Syaz merebak ke next subtopik. Berbeza Syaz. Mana sama? Okay. 275. Nombor pun lain-lain tu. 2, 7, 5 and so on. Okay, bila dalam bulatan, senang cerita ini bukan rantai Syaz. Ini bukan gelang, ini bukan rantai leher apa semua. So dia akan jadi berbeza Syaz. Settle kat situ. Cuma dekat sini Adriana, saya tak pasti kenapa jawapan Adriana silap. Jawab formula Adriana dah betul. Okey, Adriana akan buat N tolak 1 faktorial. So N dia adalah 7 tolak 1 faktorial. Okey, saya nak tanya Adriana. Betul ke ini jawapan dia? Saya tanya Adriana, boleh buka mic Adriana? Betul ke ni jawapan dia? Salah. Sebab? Sebab ada nombor yang sama. Tu, kena buat apa bila jumpa ada nombor yang sama? Buang. Ya, macam mana nak buang? Kita kena buat apa? Kena buat apa Adriana? Bahagi. Bahagian berapa? Okay, good Adriana. Nak kena bahagian berapa? Yang tadi kamu dah cakap kena buang yang sama. Betul dah tu? Boleh Adriana? Okay. Syaz, nak tolong tak? Bahagian berapa Syaz? Bahagi dengan 4 faktorial dengan 2 faktorial dengan 1. Satu tak payahlah sebab tak ada yang sama kan? So itu je lah. Kenapa nak kena bahagi 4 faktorial 2 faktorial Syaz? Datang mana 4 Sebab faktorial tu? kita ada 4 2 Ya. dengan 2 5. Ya. Very good. Itu je. Formula asal kekal yang korang belajar awal tadi. Bila korang jumpa nombor yang sama, ingat untuk bahagi dan buatlah faktorial dia tu. Itu je. Okay, tak payah hafal formula pun. Alright. Boleh Adana, Syaz? Okay. Alright. So, ingat untuk hantar nota supaya korang, sebab ini saya tengok ni banyak ni korang tersilap ni pasal ni takut risau dia efek dekat nota korang. Biasa korang buat korang rujuk nota kan? Okay, so korang hantar kat group Alright, so ada sebarang soalan Syaz, Adana, Zaira? Itu sahaja untuk malam ni.